Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن استنى به بسنتي إلى يوم الدين أما بعد. Hormati tuan-tuan para jamaah muslimin, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita nikmat kesihatan, nikmat kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita diuji walaupun sedikit dengan cuaca yang tak berapa, orang kata apa, tak berapa menyokong kita nak datang ke sini. Tapi alhamdulillah dapat juga kita melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ni. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak dengan amalan yang kita lakukan ini menjadikan kita hamba yang rapat dengan Allah dan menjadikan kita hamba yang diberikan rahmat dan keampunan daripada Allah di atas amalan-amalan yang kita lakukan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita kembali untuk menelusuri kitab Talbisul Iblis, yang mana kita telah berhenti pada bulan 3, 20 Mac baru ni kita dah berhenti. Jadi kita menyambung kembali pengajian kita dalam kitab Talbisul Iblis. Sebelum ni kita telah membahaskan berkaitan dengan galakan merapatkan ukhuwah sesama ahlu sunnah yang berakhir pada muka surat 134. Jadi insya-Allah pada malam ni kita nak masuk pada bab yang ke-18 pada muka surat 136. Bab berkaitan dengan dua golongan pengumpul hadis. Baik, kata pengarang kitab, ada kalangan mereka yang menghabiskan umur mereka untuk mendengarkan hadis. Pergi merata tempat untuk mendengar hadis sahaja. Pergi merata-rata tempat untuk keperluan itu menghimpunkan pelbagai jenis jalan hadis, mencari sanad-sanad yang dekat dengan Nabi dan matanya yang pelik-pelik. Mereka ini terbahagi kepada dua golongan. Pertama, segolongan orang yang bertujuan menjaga syarak dengan cara mengetahui hadis yang sahih daripada hadis yang daif. Keberadaan mereka perlu disyukuri. Hanya iblis sahaja yang memperdaya supaya mereka tetap menyibukkan diri dalam urusan ini, melupakan fardu ain dan apa yang harus mereka lakukan. Lupa berijtihad melaksanakan yang wajib dan menelaah hadis itu sendiri. Kedua, golongan orang yang lebih banyak mendengarkan hadis namun tujuannya tidak benar dan tidak ingin mengetahui yang sahih daripada yang lainnya. Daripada keseluruhan jalan hadis, tujuan ialah mencari yang pelik-pelik dan sukar. Lalu mereka pun berpusing-pusing ke pelbagai penjuru tempat supaya salah seorang di antara mereka boleh berkata, aku sudah bertemu fulan dan aku mempunyai sanad yang tidak ada pada orang lain dan aku mempunyai hadis yang tidak ada pada orang lain. Maka di sini kita boleh memahami ada dua jenis golongan orang yang mengumpul hadis. Kata Imam Ibnul Jauzi, yang pertama dia mencari hadis untuk dia beramal dengan hadis tersebut. Hadis ni tuan-tuan, ada hadis yang kita boleh istinbat hukum. Ada hadis yang kita tak boleh istinbat hukum melalui hadis tersebut. Contohnya macam mana kehidupan seharian Nabi SAW. Maknanya kita tak boleh nak mengistinbat hukum ataupun mengeluarkan sesuatu hukum daripada apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Sebagai contoh, kalau kita jumpa satu hadis yang mana kita semua sedia maklum bahawa Nabi makan peha kambing, tuan-tuan. Kalau kita hari ini kita panggil apa? Peha kambing tu lamb shank. Jadi hadis tersebut kita boleh terima pakai untuk kita jadikan sebagai satu panduan ataupun sebagai satu pemahaman dalam hidup kita. Maknanya Nabi SAW juga memakan makanan yang berasaskan daripada binatang. Sebab apa? Ada orang yang mereka ini dinilai zuhud. Maknanya dinilai orang yang sangat-sangat tawaduk. Kerana apa? Kerana mereka tidak memakan makanan yang berasaskan daripada haiwan.
Contoh, sebab saya pernah jumpa orang macam ni. Bila kita tanya pasal apa tak makan Haji, sebab kita bagi saya bagi satu kenduri, orang bagi daging dia tak makan, bagi ayam tak makan, ikan pun tak makan. Jadi bila tanya pasal apa tak makan Haji, kalau dia kata saya ada gout, saya tak boleh makan daging, itu kita tak ada masalah tuan-tuan. Tapi yang jadi masalah apa dia? Masalahnya dia memikirkan terlalu jauh dia punya pemikiran dia. Dia kata, Ustaz, sebabnya apa Ustaz? Sebab saya ingatkan orang macam ni tak wujud, tuan, rupa-rupanya wujud. Sebab saya pernah jumpa sendiri orang macam ni. Dia kata apa, Ustaz? Bayangkanlah Ustaz, kalau ikan tu keluar mencari rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalaulah kita tahu ikan tu ketua keluarga, saya kata makin sampai tahap macam tu dia boleh fikir. Dia cari rezeki untuk anak-anak dia, anak-anak duk tunggu dekat rumah dia cari makan untuk anak-anak dia. Tiba-tiba orang tangkap dia dan orang makan dia. Jadi benda macam ni tuan-tuan, dia tak boleh samakan kehidupan ikan tu dengan kehidupan dia. Alam yang berbeza. Orang ataupun manusia dia hidup dengan cara manusia hidup. Binatang dia hidup dengan cara binatang hidup. Jadi sebab tu kita menggunakan dalil yang mana Nabi SAW juga makan daripada makanan yang berasaskan daripada binatang. Jadi sebab tu kita boleh menyanggah pendapat orang-orang yang macam ni. Jadi itu sebagai panduan kita, sebagai untuk hadis untuk pengetahuan kita. Tapi kita tak boleh nak gunakan hadis itu sebagai satu makanan rasmi kita. Tiap-tiap hari kita cakap dengan rumah kita, tiap-tiap hari saya nak makanan berasaskan daripada kambing. Kalau kambing sekarang tuan-tuan, sekilo bukan murah dah tuan-tuan. Jadi sebab tu kita kena faham, ada hadis yang kita boleh buatkan dia sebagai satu sumber hukum. Sumber hukum contoh macam mana? Adakah solat sunat duha boleh dilakukan secara berjamaah? Jadi dekat sini kita perlukan perbahasan. Jadi ada satu hadis yang mana Nabi SAW pergi ke rumah sahabat Itban bin Malik namanya. Kerana apa? Kerana Itban bin Malik dia datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, saya merupakan seorang imam di masjid di tempat saya. Cuma apa? Cuma saya ada masalah dengan penglihatan. Bila usia makin lama makin lanjut, penglihatan saya semakin lama semakin kabur. Jadi saya tak boleh nak setiap waktu saya untuk pergi ke masjid. Kerana apa? Baini wa bainal masjidi yujadu satu wadi, yujadul wadi katanya, iaitu di antara rumah aku dan juga masjid aku, di tengah-tengahnya ada satu wadi, ada satu lembah. Bila hujan turun, lembah tu akan jadi tanah yang berbecak. Jadi menyukarkan aku untuk berjalan ke masjid. Jadi dia kata, boleh tak ya Rasulullah kamu datang ke rumah saya untuk apa? Untuk datang solat di rumah saya, dan tempat yang kamu solat saya akan jadikan tempat untuk saya solat. Jadi Nabi SAW pun datang ke rumah sahabat ni tadi, Itban bin Malik tadi. Datang ke rumah Itban bin Malik, Nabi solat di rumah Itban bin Malik. Dan ketika mana Nabi solat, waktu tersebut dalam syarah hadis tersebut dikatakan waktu tersebut merupakan waktu duha dan Nabi solat duha. Nabi datang ketika itu bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi ketika mana Nabi solat duha, Sayyidina Abu Bakar dan juga Itban bin Malik ini menjadi makmum kepada Nabi SAW. Jadi dekat sini kita boleh faham, solat duha boleh dilakukan secara berjamaah. Sebab kita tak boleh nak ikut suka kita. Solat duha kita boleh lakukan secara berjamaah. Pasal apa boleh lakukan secara berjamaah? Itu kan solat, kan setiap solat boleh dilakukan secara berjamaah. Tak, kita tak boleh guna alasan macam tu. Kerana apa? Kerana kita kena faham, setiap hukum yang terbentuk, setiap hukum yang terjadi, dia mesti berlandaskan daripada 4 sumber ni tuan-tuan. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Benda ni merupakan salah satu daripada sumber-sumber hukum. Jadi kalau kita menggunakan sumber hukum mengikut akal kita, maka tak kena pada tempatnya. Contohnya seperti mana? Baru ni saya ada satu program di Masjid An-Najihin, Bandatul Razak tuan-tuan. Saya pergi di dalam masjid tu, selesai program saya ke tandas. Saya nak keluar tandas, tiba-tiba saya berselisih dengan seseorang. Saya berselisih ni, dia masuk tandas, dia bagi salam. Assalamualaikum. Saya ingat dia bagi salam kat saya. Saya pandang muka dia, dia tak pandang muka saya. Saya kata sombong betul, bagi salam tak pandang muka. Jadi saya pun tak jawablah salam dia, tapi dalam hati duk kata, macam sombong pula. Patutnya dia bagi salam, saya yang jawab. Saya rasa saya pula yang sombong. Jadi tak sedap hati. Tak sedap hati, saya pun tunggulah dia keluar daripada tandas. Dia keluar tandas, saya tanya, bang, tadi nak tumpang tanya sikit lah. Tadi bagi salam dekat siapa? Dekat saya ke bagi salam? Sebab saya pandang belakang tak ada orang pun.
Jadi dia kata, sebenarnya saya bagi salam pada malaikat yang menjaga tandas tu. Saya pun kata, seumur hidup saya tak pernah dengar malaikat jaga tandas. Sebab kita faham, malaikat ni dia ada macam-macam tugas. Ada yang mencabut nyawa, ada yang memberi rezeki. Tapi kita tak pernah dengar satu malaikat yang tugasnya Allah khususkan untuk menjaga tandas. Tak ada, tuan-tuan. Yang menjaga tandas, yang duduk dalam tandas ni siapa? Syaitan. Jadi sebab tu, apa yang dia buat tak kenalah. Kerana apa? Memang sungguh bagi salam ni satu perbuatan yang baik. Tapi bagi salam tu biar kena pada tempat dia. Sebab apa? Nabi SAW dia ajar apa? Kalau nak masuk tandas, baca doa. Doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Itu doa nak masuk tandas. Jadi sebab tu, kita tak boleh masuk tandas ikut kita punya suka kita. Kita nak buat apa? Contoh kita nak bagi salam ke, kita nak astaghfirullahalazim ke, kita nak bismillahirrahmanirrahim masuk tandas, tak. Nabi tak ajar macam tu. Jadi sebab tu, ada hadis yang kita boleh jadikan sebagai panduan dan iktibar dalam kehidupan kita. Ada hadis yang boleh dijadikan sebagai satu sumber hukum. Jadi dalam mencari hadis ini, tuan-tuan, dia terbahagi kepada dua golongan. Ada golongan yang pertama, kata Imam Ibnul Jauzi, dia mencari hadis untuk mencari sumber-sumber hukum untuk dijadikan panduan dalam kehidupan dia. Maka di sini orang-orang ni dia tidak lari daripada bisikan iblis, gangguan-gangguan daripada iblis. Dan pengumpul yang kedua, iaitu orang-orang yang mereka nak cari hadis yang pelik-pelik, yang orang tak biasa dengar hadis tersebut. Maka dia suka nak amalkan hadis yang lain daripada yang lain. Dia tak suka nak amal hadis yang bila nak makan kita baca bismillah. Dia nak ada satu doa yang lain selain daripada Allahumma barik lana tu, dia nak ada satu doa yang lain. Contohnya macam tu. Jadi sebab tu ada golongan, dua golongan inilah yang mana kita boleh melihat dua golongan ini merupakan pada asalnya tujuannya baik. Tujuan untuk mengumpulkan hadis Nabi SAW. Tapi matlamat mereka berbeza. Matlamat yang pertama, dia nak jadikan hadis sebagai sumber hukum syarak. Dan golongan yang kedua, dia nak jadikan hadis ini sebagai satu amalan yang boleh dia banggakan di hadapan orang lain. Kerana apa? Tak biasa dengar hadis ini, dapat hadis yang kita tak biasa dengar. Maknanya tak biasa hadis ini tersebar. Tak ramai orang yang meriwayatkan hadis ini. Jadi sebab tu, ini golongan yang ditipu oleh iblis. Okey, baik, kita tengok syarah dan tahqiq. Ahli hadis juga tidak terlepas daripada ujian-ujian bisikan iblis. Iblis sentiasa membisikkan kepada mereka supaya terus terpedaya dengan tipu dayanya. Terdapat dua golongan ahli hadis. Pertama, golongan ahli hadis yang sentiasa menjaga kesahihan hadis, mencari yang sahih dan menolak yang daif. Mereka juga mempunyai ilmu yang mendalam dalam ilmu hadis. Golongan ahli hadis ini haruslah diiktiraf keberadaan mereka. Iblis sentiasa membisikkan kepada mereka supaya terus menyibukkan diri dalam ilmu hadis sehingga lupa akan kewajipan yang lain. Namun mereka tetap tidak mudah terpedaya dengan hasutan-hasutan yang membinasakan daripada iblis. Di antara mereka adalah Yahya bin Mu'in, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain lagi. Baik, di sini kita boleh melihat golongan pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi, iaitu golongan-golongan muhaddisin. Orang-orang yang diiktiraf keilmuan hadis mereka. Seperti Yahya bin Mu'in, seperti Imam Al-Bukhari. Kerana apa? Kerana mereka bersungguh-sungguh mencari hadis Nabi SAW. Kalau kita tengok Imam Bukhari, dia berasal daripada mana? Daripada Rusia, tuan-tuan. Dia sanggup mengembara untuk mencari hadis-hadis Nabi SAW. Dan sebelum dia nak menulis hadis tersebut, dia akan menilai perawi ataupun orang yang menyampaikan ilmu hadis tersebut. Contoh, dia dengar satu hadis daripada seseorang, dia tak terus ambil hadis tersebut. Akan tetapi dia melihat bagaimana kredibiliti orang tersebut, bagaimana tingkah laku orang tersebut. Adakah orang tersebut merupakan orang yang suka berdusta? Adakah orang itu suka memalsukan hadis? Adakah orang itu merupakan orang yang lupa ataupun ingatannya kurang ingat? Maknanya orang yang dia hari ini dia buat, besok dia lupa apa benda yang dia buat.
Jadi orang yang semakin lama semakin berusia, dia akan mengalami masalah macam tu, segelintir. Okey. Jadi sebab tu Imam Al-Bukhari dia melihat, walaupun daripada seseorang yang hebat, tetapi dia melihat tentang kemampuan orang tersebut dalam meriwayatkan hadis. Ini yang terjadi pada imam-imam yang kita kenal, Sunan Sittah. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ini antara mereka-mereka yang sangat menjaga ketulinan hadis. Kerana apa mereka menjaga ketulinan hadis? Kerana mereka bimbang di sebalik hadis tersebut adanya penyelewengan. Penyelewengan yang mana akan membawa kepada kemaslahatan pada umat. Contohlah tuan-tuan, kalau hari ini kita biasa dengar ada satu orang yang menyampaikan, menyebarkan satu berita. Kita biasa dengar satu kes-kes ataupun satu ayat yang viral dalam grup WhatsApp. Sebab saya tengok ada beberapa orang yang forward pada saya, dia tanya, adakah ini hadis ataupun ini cuma rekaan orang tersebut. Dia kata apa? Dia kata sebelum kita nak mula baca Quran, yang bercakap ni seorang perempuan lah. Dia kata sebelum kita nak baca Quran, kita kena baca inna nahnu nazzalna dzikra fa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan zikir, iaitu Al-Quran tersebut. Dan kami jugalah yang akan menjaga ayat-ayat tersebut. Memang itu merupakan ayat Al-Quran yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bila dia cakap sebelum nak baca Quran kena baca ayat tersebut. Apa dia punya kelebihan dia? Fadilat dia apa dia? Kalau siapa yang baca ayat tersebut, dia kata kalau kita baca Quran ada kesalahan dalam bacaan kita, maka bacaan tersebut ditolak oleh malaikat, dan malaikat hanya membawa bacaan yang betul dalam Al-Quran itu untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia cakap macam tu, dia kena bawa satu bukti yang konkret untuk menyokong dia punya dakwaan. Macam hari ini orang yang pergi ke mahkamah, kalau dia nak bagi tahu satu-satu bukti, keterangan yang dia buat, dia mesti kena ada satu alibi. Makna kata kena ada satu hujah dia yang membuktikan dakwaan dia. Jadi begitu juga dalam agama. Kita nak buat satu-satu perkara, terutama bab berkaitan dengan perkara gaib. Sebab nak angkat pahala, nak angkat bacaan ini, satu benda yang kita tak nampak tuan-tuan. Yang nampak hanya Allah dan juga malaikat yang mempunyai tugasan tersebut. Jadi kalau dia cakap perkara tersebut tanpa mendatangkan sebarang bukti, maka kita boleh menolak perkara tersebut. Kerana apa? Kerana agama ini dia memerlukan satu dalil untuk kita beramal. Dia tidak boleh kita buat satu-satu perkara ni mengikut apa yang kita rasa benda ni betul, benda ni baik, maka kita buat. Sebagai satu contoh, kalau seseorang yang bersin, selepas dia bersin, kita akan cakap apa? Alhamdulillah. Tapi lepas Alhamdulillah dia tambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh tak tuan-tuan? Jawapan dia tak boleh. Sebab apa? Sebab yang bercakap tak boleh ni, bukan saya yang cakap. Yang cakap ni Ibnu Umar, iaitu sahabat Nabi SAW. Anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dia melihat ada seseorang yang selepas bersin, dia sebut Alhamdulillah dan kemudian dia berselawat kepada Nabi SAW. Kalau ikutkan kepada akal kita, takkan kita berselawat pun salah, kan? Lepas kita sebut Alhamdulillah, kita nak sertakan dengan selawat. Salah ke kita nak berselawat kepada Nabi? Tak salah. Tapi yang Nabi ajar, sekadar kita menyebut perkataan Alhamdulillah. Ini yang Ibnu Umar tegur. Dia kata, kami hidup bersama-sama dengan Nabi SAW. Dan Nabi ajar selepas bersin, cukup sekadar kita menyebut Alhamdulillah, dan Nabi tak pernah tambah apa-apa perkataan selepas tu. Contoh kita Alhamdulillah, kemudian kita baca Astaghfirullahalazim, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ikutkan istighfar bukan satu perkara yang salah, tapi benda tersebut dilarang oleh Ibnu Umar daripada melakukan perkara tersebut. Jadi sebab tu kita kena faham bahawa apa yang kita rasakan betul belum tentu ianya merupakan satu syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi sebab tu golongan-golongan inilah yang mana mereka berjuang untuk memperbetulkan akidah umat-umat Islam, amalan umat-umat Islam pada hari ini. Kalau kita tengok amalan orang-orang Melayu kita pun dah macam-macam dah tuan-tuan. Tak payah kita tengok amalan di luar negara. Amalan orang-orang kita cukup. Contoh dia nak elak hujan tuan-tuan. Apa yang dia buat? Hari ini besok nak kenduri. Hari ini dia mengikut pendapat ataupun mengikut amalan orang-orang Melayu kita, orang-orang lama. Dia akan suruh buat apa? Buka baju pengantin, pergi campak atas bumbung. Jadi hujan takkan turun.
Tuan-tuan, benda ni merupakan satu perkara yang kita nak mengharapkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita buat satu benda yang bertentangan daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berhajatkan satu benda, maka kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa dia? Supaya diberikan kelancaran pada majlis tersebut. Ataupun kalau hujan juga, apa yang Nabi ajar, baca doa ketika mana hujan turun. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Jadi ini yang Nabi ajar. Jadi kita boleh tengok dalam kalangan masyarakat Melayu kita, ini benda bukan terjadi zaman dulu, tuan-tuan. Zaman sekarang pun ada juga orang buat benda macam tu. Sebab saya pergi menghadiri satu majlis kenduri. Pada waktu tu, besok tu nak kenduri, malam ni saya datang dah rumah tu. Pasal saya kata minta maaf, besok saya tak sempat nak datang, jadi malam tu saya datang, saya sembang sikit dengan orang yang menjemput saya tu. Tiba-tiba pakcik dia kata, pengantin jangan lupa, malam ni campak baju atau bumbung. Saya pun pelik, ada lagi ke amalan campak baju atau bumbung ni? Ada, tuan-tuan. Campak baju atau bumbung kerana apa? Nak mengelakkan hujan daripada turun seketika majlis dijalankan. Jadi ini satu benda yang bertentangan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tak turun pun, tuan-tuan, itu secara kebetulan. Bukan sebab kita lempar baju kita atau bumbung sebab tu hujan tak turun, tak. Kalau nak kata ikutkan lempar baju atau bumbung ni, tuan-tuan, bukan kali pertama saya dengar, banyak saya dengar dah kes-kes macam ni. Dan hujan tetap turun juga, ada yang turun, ada yang tak turun. Jadi maknanya bukanlah disebabkan lemparan baju atau bumbung tadi yang menyebabkan hujan tak turun. Jadi sebab itulah ahli-ahli hadis mereka mencari kebenaran dalam melakukan satu-satu amalan untuk apa? Untuk mereka nak bawa kepada masyarakat. Jadi mereka bukukan hadis-hadis mereka untuk masyarakat menilai berkaitan dengan hadis yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab muktabar, kitab Sunan Sittah, tuan-tuan, kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari dia akan bawa satu matan ataupun satu teks hadis tu, dia akan bawa bersama-sama perawi dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah orang yang dia dapat. Jadi maknanya dia tahu dia punya susur galur tu tak putus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dapat dia punya susur galur tu pula, dia bukan ambil dia terus tulis, tak, dia tak buat macam tu. Tapi dia buat apa? Dia ambil, dia tengok seorang punya perangai, dia punya credibility, dia punya kebolehan, keadaan dia ketika meriwayatkan hadis tu macam mana. Jadi Imam Bukhari dan juga imam-imam muhaddisin yang lain, sumbangannya sangat besar kepada Islam, terutama dalam bidang hadis. Jadi sebab tu bila ada orang yang tak nak berpegang pada hadis, ini satu perkara yang kita tak boleh nak terima, tuan-tuan. Sebab saya ada jumpa ada orang yang kata apa? Dia kata sebenarnya Ustaz, salat ni bukan merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita boleh tengok ramai orang-orang macam ni, tuan-tuan. Dia kata salat ni bukan satu perintah yang diturunkan oleh Allah. Allah tak minta pun supaya kita solat daripada daripada subuh sampai ke isyak. Kalau Ustaz tak percaya, Ustaz cari dalam Quran. Ustaz cari dalam Quran, ada tak ayat Allah perintahkan dirikanlah solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak? Ada tak? Tuan-tuan, kita cari sampai kiamat takkan jumpa, tuan-tuan. Tapi perintah wa aqimus solah, wa tuqimus solah, banyak dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala suruh apa? Suruh dirikan solat. Dirikan solat. Kalau kita tengok dalam surah Al-Kautsar pun, fasalli li rabbika, solatlah kerana Tuhan kamu. Ini maknanya Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan kepada kita melakukan solat. Jadi siapa yang menghuraikan kefarduan ini, siapa yang menghuraikan kaedah bagaimana cara yang diminta oleh Allah, iaitu melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia kata hadis ni Ustaz, dia hadis ni saya bukan kata tak nak pakai, tapi hadis ni ada hadis yang betul, ada hadis yang tak betul. Jadi untuk langkah selamat kita tak perlu pakai hadis. Kita cukup pakai Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Kerana Allah dah janji dah, Al-Quran tidak ada sebarang kekeliruan, ataupun tidak ada sebarang penyelewengan dalam Al-Quran. Dia siap bagi contoh seperti mana Allah bagi tahu, zalikal kitabul la raiba fi, itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Memang betul Allah bagi tahu Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Tetapi Al-Quran kita nak kena faham melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita menterjemahkan Al-Quran mengikut apa yang kita faham,
maka kita kena tahu. Kadang-kadang pemahaman kita terhadap ayat Al-Quran itu menyeleweng. Sebab apa? Sebab kita baca Quran, kita baca terjemahan, bila kita buat faham kita sendiri, tuan-tuan, dia akan jadi ayat-ayat yang akan mengelirukan kita. Kerana Al-Quran kita tahu, dia merupakan ayat yang sangat seni. Bahasanya, tutur katanya merupakan satu bahasa-bahasa yang kalau kita bukan ahli dalam bidang Al-Quran, maka kita takkan tahu cerita apa yang Allah Subhanahu Wa Taala maksudkan. Jadi sebab tu Al-Quran mesti bersama-samanya hadis-hadis yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana pula nak cari orang-orang yang menterjemahkan Al-Quran berdasarkan hadis Nabi? Kita cari ulama-ulama mufassirin, ulama-ulama dalam bidang tafsir, Imam Ibn Kathir, Imam Al-Qurtubi. Banyak kitab-kitab yang ada dalam karangan-karangan ulama-ulama mufassirin yang diiktiraf oleh dunia pada hari ini. Jadi sebab tu tidak ada alasan untuk kita nak gunakan Al-Quran semata-mata. Jadi memang kita tak nafi ada hadis yang benar, ada hadis yang sahih, ada hadis yang tak sahih. Contoh ada hadis yang dibawa ataupun diriwayatkan oleh golongan-golongan Syiah contohnya. Tapi kita kena faham bahawa hadis-hadis tersebut ada yang membahaskan berkaitan dengan hadis. Itu sebab bila kita terima satu-satu hadis, jangan kita terima terus bulat-bulat hadis tersebut. Contoh, Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang terakhir masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan merangkak. Ini hadis Syiah, tuan-tuan. Dan kadang-kadang kita mendengar hadis tersebut di atas meja penceramah. Jadi ini yang kadang-kadang kita rasa macam sedikit terkilan. Kerana apa? Sepatutnya bila kita berinteraksi dalam sesuatu hadis, kita kena sangat berhati-hati kerana dia membabitkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut hadis, dia tak boleh lari daripada Nabi. Dia mesti ada cerita sangkut paut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila disebut tentang hadis, bila kita tak berhati-hati, maka kita tak berhati-hati menggunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu hari ini bila ada orang yang sebut tentang satu-satu hadis, hadis tersebut hadis yang tidak betul, hadis yang direka oleh golongan-golongan Syiah, dia memburukkan persepsi masyarakat kepada sahabat. Dan juga ataupun mungkin menyebabkan seseorang itu berasakan dia ni tak layak untuk masuk ke dalam syurga Allah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah, maka dia layak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila disebut Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang terakhir masuk ke dalam syurga dalam keadaan merangkak, ada mungkin orang terfikir Abdurrahman bin Auf ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat Nabi pun masuk dalam keadaan syurga dalam keadaan merangkak, apatah lagi aku. Jadi dia mula terfikir benda yang bukan-bukan. Sebab nak kata kita ni, tuan-tuan, hati manusia ni macam-macam. Kadang-kadang ada fikir benda yang di luar jangkauan manusia, beyond daripada akal manusia. Kita kadang-kadang kita tak terfikir benda ni. Sepatutnya tak perlu fikir, tapi kita nak juga fikir. Sebab contohnya ada orang tanya, Ustaz, pasal apa Allah ciptakan malaikat, Ustaz? Allah ciptakan malaikat, dan kenapa Allah minta supaya malaikat bagi rezeki? Ada malaikat yang mencabut nyawa, ada malaikat yang menulis dosa dan pahala. Jadi dia kata, adakah Allah tak boleh nak buat semua ni dalam satu masa? Jadi jawapan dia apa, tuan-tuan? Yang pertama saya kata, sepatutnya bila keluar soalan-soalan macam ni dalam pemikiran kita, maka kita minta dijauhkan oleh Allah. Dan ataupun kita tak payah layan perasaan macam ni. Kerana apa? Kerana bila kita buka satu persoalan dalam diri kita berkaitan dengan kekuasaan Allah, kita mempersoalkan tentang kehebatan, kredibiliti Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri, maka syaitan akan berbondong-bondong masuk dalam hati kita, akan mula mempersoalkan bermacam-macam perkara. Jadi sebab tu jawapan saya kata pada dia, sebab apa Allah ciptakan malaikat? Bukan sebab Allah tak mampu. Bukan sebab Allah tak mampu nak kawal manusia. Bukan sebab Allah tak mampu nak bagi rezeki pada manusia. Bukan sebab Allah tak mampu nak cabut nyawa manusia di banyak tempat dalam satu masa. Allah mampu buat semua tu dalam satu masa. Kerana apa? Dalam kita tengok dalam surah Yasin, idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Sekiranya aku berkehendakkan kepada sesuatu, Allah bagi tahu. Aku kata jadi, maka jadi. Jadi kalau kita faham, malaikat ni pun dia menunggu
perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak cabut nyawa, malaikat kena tunggu berdasarkan daripada apa yang tertulis di Lauh Mahfuz. Contohnya, misal kata kalau seseorang umur dia ditetapkan meninggal pada usia 65 tahun. Malaikat dia tak boleh pandai-pandai nak pergi ambil usia orang tu pada 66 tahun. Tak. Dia kena ambil sama seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok, malaikat buat kerja ni pun berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa Allah menjadikan malaikat? Sebab Allah nak menunjukkan kekuasaan Allah. Sebab kalau kita tengok satu-satu negara yang mempunyai tentera yang ramai, bilangan tentera yang kuat, bilangan tentera yang ramai, maka negara itu diangkat sebagai negara yang hebat, tuan-tuan. Contoh negara US, Rusia, ni di antara tentera-tentera yang hebat. Jerman. Sebab apa? Ketenteraan mereka sangat solid. Jadi begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah nak menunjukkan kekuasaan Allah melalui tentera-tentera Allah, iaitu malaikat-malaikat yang diciptakan mempunyai pelbagai dia punya tugasan-tugasan mereka. Begitu juga seperti mana ketika mana manusia menghadap Allah di hari akhirat kelak. Dalam satu hadis Nabi sebut, la tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah. Tidak akan berganjak kaki seorang manusia pada hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hatta yus'al 'anil arba'ah, sehinggalah dia dipersoalkan tentang 4 persoalan. Jadi Allah ni, tuan-tuan, adakah Allah tak tahu apa yang manusia ni buat masa dekat atas muka bumi dia dulu? Contohnya, macam hari ni kita, tuan-tuan. Kita bila kita mati nanti akan dipersoalkan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Adakah Allah tak tahu sampai Allah nak kena hantar malaikat Munkar Nakir dalam alam barzah? Kemudian dibangkitkan semula. Kita berada pada hari akhirat. Sebelum nak ditentukan masuk syurga ke neraka ke, kita dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dulu. Pasal apa? Adakah Allah tak tahu kita ni siapa? Jawapannya bukan Allah tak tahu, tapi Allah nak tunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya pada manusia bukan sebab Allah tak tahu. Masa kamu hidup dulu, ada tak aku bagi kamu nikmat pinjaman usia yang panjang? Ada. Allah lupa ke, tuan-tuan? Allah bagi kita ni nikmat pinjaman usia? Allah tak lupa. Tapi pasal apa Allah tanya? Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita faham hari ini, seseorang yang bersalah, ketika mana dia dibicarakan di mahkamah, dia boleh ada satu peguam bela untuk membela diri dia sendiri. Begitu juga kita di hadapan Allah nanti. Kita dipersoalkan untuk kita membela diri kita di hadapan Allah. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala ni dah takdirkan seorang manusia ni masuk ke dalam neraka Allah. Allah tak terus campak dia masuk ke dalam neraka Allah. Kalau dia mati dalam keadaan dia beriman kepada Allah, maka Allah tak terus masukkan dia ke dalam neraka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan persoal terlebih dahulu. Kerana apa? Kerana nak bagi tahu dia masuk neraka pasal apa. Mungkin ada orang hari ini dia buat dosa, dia tak sedar yang dia sedang melakukan dosa. Tapi bila hari akhirat, Allah akan tentukan sebab apa dia masuk neraka, ini sebab musababnya. Dia tak terus dicampakkan ke dalam neraka dalam keadaan dia terpinga-pinga. Tak tahu pasal apa aku masuk neraka ni. Jadi sebab itulah nak menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu hadis-hadis menerangkan kepada kita hari ini banyak cerita-cerita tentang perkara gaib, tentang amalan-amalan. Jadi hadis yang banyak tersebar ini, dia merupakan hadis yang datang daripada Nabi. Macam mana cerita pun, kalau kita sebut hadis, dia datang daripada Nabi. Cuma dekat sini ada beberapa perkara yang kita kena faham, iaitu ada penyelewengan daripada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Mereka menyelewengkan hadis Nabi disebabkan apa? Disebabkan ada sesuatu keuntungan yang mereka nak ambil daripada apa yang mereka lakukan. Contoh, dia kata makan tembikai merupakan satu amalan Nabi. Makan tembikai ini, hadis tembikai ini, tuan-tuan, saya dengar daripada zaman saya belajar lagi. Ada lecturer saya tanya pada kami dalam kelas, hadis tentang tembikai, saya nak kamu buat kajian tentang hadis tentang tembikai, minggu depan present. Cari hadis tentang tembikai ni. Ada yang kawan saya yang syarahkan hadis tembikai ni. Tembikai membawa kesihatan kepada manusia, mengandungi banyak air, kita buang cerita dekat depan lecturer. Lecturer saya gelak, dia kata, hadis ni hadis yang palsu. Pasal apa? Mungkin yang meriwayatkan hadis ni orang yang menjual tembikai. Jadi sebab tu mungkin dia nak lakukan tembikai dia. Jadi dia buat apa? Dia membuat satu hadis yang datang daripada Nabi berkaitan fadail bitikh. Bitikh ni tembikai lah. Fadilat orang yang makan tembikai. Jadi sebab tu bila buat macam tu, maka tembikai dia akan laku. Pasal apa? Pasal Nabi kata ada kelebihan dalam makan tembikai.
Jadi dekat sini kita kena faham, orang-orang yang melakukan satu hadis, yang membuat satu hadis, mereka reka satu hadis Nabi, maka mereka nakkan satu-satu keuntungan daripada apa yang mereka lakukan. Kalau kita tengok hari ini puak-puak Syiah, pasal apa mereka reka hadis tentang keburukan para sahabat Nabi, kerana mereka nak orang-orang membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah bila seseorang reka hadis, mereka ada tujuan. Mereka bukan suruh mengamalkan hadis ini untuk apa? Untuk menjadi panduan. Tetapi mereka nakkan sesuatu keuntungan. Macam saya pernah cerita dekat sini, waktu tazkirah Jumaat, kan, saya pernah cerita tentang orang yang membina kubur di salah satu tempat di wilayah persekutuan ni, tuan-tuan. Pasal apa dia buat macam tu? Dia nakkan sesuatu keuntungan daripada apa yang dia buat. Yang dikatakan kubur Harun Ar-Rasyid tu. Bila kami tanya, kubur Harun Ar-Rasyid berada di Baghdad. Maka dia punya pusing dia twist pada kami, dia kata apa? Memang sungguh kubur tu berada di Baghdad. Tapi Ustaz kena tahu, malaikat dah memindahkan jenazah dia di Malaysia. Saya kata dia ni cerita makin lama makin seram cerita dia. Jadi saya pun malah nak layan sangat sebenarnya. Dan dia boleh bawa, hari ni orang yang, orang kata macam ni, orang yang melakukan ajaran-ajaran sesat ni, tuan-tuan, dia tak macam dulu. Dia bila tengok pihak berkuasa datang, mereka akan akur dengan perintah daripada pihak berkuasa. Tapi hari ini, orang hari ini, mereka sebaliknya. Mereka bukan sahaja tidak akur, bahkan mereka melawan pihak berkuasa, datang ke Jawi dengan membawa peguam. Bawa peguam untuk apa? Untuk saman pegawai yang datang ke sana. Saya lah tu yang kena. Seolah-olah pendek ataupun faham ayat dia apa? Saya tak mau tengok muka pegawai ni kat sini. Kalau boleh, tukar dia daripada Jawi. Macam tu. Itu yang timbalan pengarah bagi tahu. Dia kata seolah-olah dia punya cerita pada saya tu, dia tak nak tengok dah muka antum semua. Berada di Jawi. Dia nak orang lain. Sebab kami yang selidik kes dia, kami yang siasat tentang kes dia. Jadi dia tak nak orang-orang macam ni, dia sanggup hire satu peguam untuk saman kami pada ketika tu. Jadi hari ini kita boleh tengok orang yang melakukan ajaran sesat, ajaran yang tidak bertepatan dengan syariat Nabi, mereka berani untuk bangkit, dan yang support belakang dia, tuan-tuan, bukan orang biasa. Kalau yang support belakang dia boleh bawa peguam, orang tersebut boleh bawa peguam, maknanya ada orang yang memberi sumbangan kepada mereka. Sebab kalau sekali buka fail peguam, tuan-tuan, dia bukan 30-40 ringgit, tak. Mungkin ada yang makan ratusan, makan ribuan ringgit. Jadi sebab tu, bila dia buka satu fail, maka fail tu dia buka sekali dah makan modal. Jadi adakah orang tersebut dia ada satu harta yang banyak? Tak. Kami selidik latar belakang dia bukanlah orang yang berduit, tapi orang yang berada di belakang dia, yang banyak membantu dia. Jadi dia kata Jawi ni tak bagi satu support untuk orang-orang untuk bertaubat kembali pada jalan Allah. Tuan-tuan, Jawi tak pernah macam tu, tuan-tuan. Ni nak bagi tahu lah. Kalau lah tuan-tuan, contoh pihak surau nak buat satu majlis solat solat tahajud perdana tiap-tiap hari Sabtu, silakan. Jawi tak pernah larang, tuan-tuan. Cuma yang Jawi larang, orang-orang yang buat satu perkara yang bertentangan daripada akidah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Jawi tak bagi dah solat Jumaat di sini, tuan-tuan. Kan? Sampai ada yang saya tengah drive masa tu, sampai call saya waktu tu, dia kata, Ustaz, macam mana cerita ni, Ustaz? Jawi dah tarik balik dah kebenaran solat Jumaat. Saya kata bukan saya punya kuasa, ni kuasa Datuk Pengarah, bukan saya yang keluarkan. Kalau seorang tak apa, tuan-tuan, saya hari tu saja saya dapat ada 4 ke 5 panggilan saya dapat. Dah dapat hari Sabtu waktu tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat, masa tu cuti sekolah. Saya masa tu on the way ke Pulau Pinang. Jalan jam, ya subhanallah. Daripada KL pukul 9, pukul 6 saya baru kat Kampar, tuan-tuan. Orang call lagi pula tu, Ustaz, ni apa cerita ni? Kami tak boleh solat Jumaat. La ilaha illallah. Mana nak tahu? Saya sampai macam nak record, saya nak hantar kat sorang-sorang. Saya tak tahu cerita ni. Jadi sebab tu, nak kata, kami di pihak jabatan, kami tak pernah untuk menghalang mana-mana agensi, mana-mana badan NGO, mana-mana pihak masjid dan surau untuk nak buat solat Jumaat, solat tahajud secara berjamaah ke, nak buat itu program mingguan, silakan, tak ada masalah. Cuma yang jadi masalah, kalau dalam program tersebut ada unsur-unsur yang bertentangan dengan akidah yang dibawa oleh Nabi. Jadi yang dia buat tu satu perkara yang bertentangan dengan apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah
orang-orang yang macam ni, mereka ni mencari satu hadis untuk mendapatkan kebenaran. Tapi ingat, orang macam ni juga dia tak sunyi daripada bisikan iblis, tipu daya iblis. Iblis cuba nak bisik dia supaya kamu tengok hadis ini. Kerana apa? Kerana dia nak cuba lalaikan orang ni daripada tanggungjawab yang lain. Contohnya seperti mana tanggungjawab fardu kifayah. Contoh, fardu kifayah ni macam apa? Banyak. Fardu kifayah ni bukan solat jenazah semata-mata, bukan pengurusan jenazah semata-mata. Berniaga juga fardu kifayah. Jadi itu merupakan satu perkara-perkara yang sering dibisikkan oleh iblis. Bila orang mula melalaikan perkara-perkara yang lain, sibuk dengan hadis, maka apa akan jadi? Maka masyarakat kita akan mundur pada ketika itu. Jadi sebab itulah bila kita faham, kita nak kembali, nak memperjuangkan Islam, dia bukan hanya kita nak memperjuangkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW semata-mata. Kita nak memperjuangkan ekonomi orang Islam. Kita nak memperjuangkan daripada segala segi aspek membabitkan orang Islam. Itu merupakan fardu kifayah yang kita kena buat. Jadi sebab tu iblis cuba mencari jalan untuk menyesatkan manusia. Daripada orang yang mengumpulkan hadis sehinggalah kepada orang-orang yang tidak mengumpulkan hadis. Baik, golongan yang kedua yang disebut oleh Imam Ibn Jauzi berapa? Baik, iaitu golongan-golongan yang mereka ini mengumpulkan hadis tapi dia suka cari hadis yang pelik-pelik. Hadis yang orang tak biasa dengar, hadis yang buat amalan ni lain daripada orang lain. Dia kata ini hadis yang saya dapat limited edition. Dia bukan macam kereta tuan-tuan. Dia ada keluar satu kereta khas limited edition, tak. Dia hadis ni tuan-tuan, Nabi bagi pada sahabat, sahabat takkan simpan hadis. Seperti mana Abu Hurairah contoh, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia banyak menceritakan tentang hadis-hadis Nabi. Jadi kita boleh faham, di kalangan para sahabat, mereka tak ada satu perasaan untuk mereka menyimpan hadis Nabi untuk amalan mereka semata-mata. Dia bukan macam ilmu silat. Kalau macam ilmu silat, kita belajar dengan tok guru ni, dia ada simpan satu ilmu. Pasal apa? Kalau kita tinggi pada dia, nanti kita boleh lawan dia. Jadi dia ada simpan satu buah. Berjumpa cikgu, dia punya anak murid pula, anak murid dia sembunyikan lagi satu buah. Pasal apa? Tak nak kita lebih hebat daripada dia. Dia bukan macam ilmu silat. Hadis Nabi, sahabat dia menyebarkan. Kerana apa? Mereka tahu fadilat menyebarkan sunnah Nabi SAW. Jadi sebab tu bila kita jumpa orang yang menyebarkan sunnah, yang dia kata hadis ini hadis yang tak ramai orang dengar. Hadis ini hadis yang sangat limited edition. Tak ramai orang tahu hadis ni. Saya dan beberapa orang di dunia saja yang tahu hadis ni. Tuan-tuan, yang tu ada masalah tuan-tuan. Kalau dengar cerita dia macam, wih, dapat hadis ni sedap ni. Tak. Tapi sebenarnya kalau itu yang dicakap, itu merupakan satu pembohongan. Kerana kita faham, hadis mustahil sahabat tak akan sebar hadis tersebut. Dan orang-orang yang selepas para sahabat yang meriwayatkan hadis, satu perkara yang mustahil untuk mereka tidak menyebar hadis tersebut. Contohnya macam mana? Contoh macam pengumuman hari raya, tuan-tuan. Ada tak mana-mana negeri yang menyembunyikan pengumuman hari raya? Tak ada. Semua akan buka TV, penyimpan mohon besar raja-raja akan bagi tahu bila tarikh hari raya Aidul Adha nanti. Jadi bila disebut tarikh tersebut, semua orang akan bagi tahu. Yang mana orang dah tengok TV pun, walaupun kawan dekat sebelah rumah tuan-tuan, jiran sebelah rumah, dia sanggup type WhatsApp besok raya, nak bagi tahu hari raya tuan-tuan. Macam itulah hadis Nabi SAW. Macam mana sahabat dengar hadis Nabi, sahabat dia sanggup cerita kepada sahabat-sahabat yang lain, walaupun dia tahu ada sahabat yang duduk sama-sama dengan dia waktu tu. Maka dia ceritakan juga. Kerana apa? Kerana dia tahu fadilat menyebarkan hadis-hadis Nabi. Jadi bila ada orang mendakwa hadis yang dia jumpa, tak ramai orang yang tahu. Maka hadis tersebut kemungkinan ada masalah daripada segi periwayatan dia. Kerana apa? Kerana orang-orang macam ni dia tidak jujur dalam ilmu yang dia ada. Jadi sebab tu kita kena berhati-hati. Sebab hari ni masyarakat kita terlalu mudah sangat. Bila tengok orang punya pakaian melambangkan dia seolah-olah orang yang alim lah. Contoh, dia pakai jubah, dia pakai serban, kena pula ada kain ridak tepi ni tuan-tuan. Dia bercakap tentang satu perkara dengan seseorang. Contoh, dia bawa satu cerita yang tak masuk akal. Orang boleh terima tuan-tuan. Berbanding dengan satu orang yang dia berpakaiannya formal.
Dia tak menampakkanlah dia ni seseorang yang membawa imej agama. Contohnya dia pakai baju kemeja dengan seluar selek je, tuan-tuan. Jadi tapi dia cakap benda yang betul. Contohlah tuan-tuan, saya bagi perumpamaan tu saya lah sebenarnya. Masa hari saya datang pergi ke tempat tu, tempat kubur tu, kubur buatan tu. Kami datang masa tu, songkok saya tertinggal masa tu. Driver dah bawa dah sampai setengah jalan. Dia tanya, "Habis macam mana Ustaz, nak patah balik tak?" Saya kata, "Tak payahlah. Setakat songkok je yang tertinggal." Jadi kami pun pergi. Pergi-pergi, saya dipersoalkan masa tu. "Awak siapa? Awak tengok awak punya pemakaian." Dia kata, "Memang awak daripada jabatan agama, tapi pemakaian awak tak melambangkan awak ni orang yang daripada jabatan agama. Pakai baju kemeja, pakai seluar selek, tak pakai songkok pula tu. Pakai pakaian barat," dia kata. Saya lebih percayakan orang yang berperwatakan macam ni. Jadi bila saya kena buah macam tu, saya terdiam. Nak kata apa? Sebab hari ini orang tak melihat kepada kebenaran. Orang lihat daripada segi pemakaian. Walaupun dia bawa satu cerita yang tak masuk akal benda tu. Contohnya macam mana? Ada satu kisah, seseorang yang menceritakan, ada seorang wali Allah ini, dia tak tidur selama 30 tahun. Tuan-tuan, manusia biasa tak boleh buat benda macam tu, tuan-tuan. Bahkan Nabi SAW sendiri tidur, tuan-tuan. Kalau kita boleh tengok dalam satu hadis yang mana ada sahabat yang kata, "Ya Rasulullah, boleh tak tiap-tiap malam aku nak solat tanpa tidur? Siang tu waktu untuk aku berehat dan malam tu waktu untuk aku pulun amal ibadat aku menghadap Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata sampai akhir hayat aku. Boleh tak ya Rasulullah?" Apa kata Nabi? "Aku merupakan seorang yang sangat dekat dengan Allah." Nak katakan Nabi ni merupakan orang yang paling faham dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi kata, "Aku juga tidur seperti mana orang lain tidur. Ada masa aku tidur, ada masa aku berjaga." Jadi sebab tu mustahil bagi ada orang yang dia kata dia tak tidur 30 tahun. Disebabkan apa? Disebabkan ketika mana dia toleh ke kanan dia nampak syurga Allah. Dia toleh ke kiri dia ternampak neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Orang boleh percaya cerita macam ni. Pasal apa orang boleh percaya? Pemakaian, tuan-tuan, mempengaruhi. Bahkan kita tak payah tengok hadis-hadis Nabi dah, tuan-tuan. Kita tengok pepatah Inggeris pun cukup. Don't judge a book by its cover. Kita boleh tahu dah. Jangan menilai sesuatu buku tu daripada segi cover dia. Jadi sebab tu, bila ada orang yang menyampaikan satu cerita yang ajaib, tapi pemakaian dia mempengaruhi orang, maka itulah sebenarnya tipu daya yang dibawa oleh iblis. Jadi begitu juga orang yang bawa satu hadis yang dia kata hadis ni limited edition. Dan dia bawa pula amalan dalam tu, amalan yang pelik-pelik. Amalan yang kita tak biasa dengar amalan tu. Maka berhati-hati dengan perkara-perkara macam ni. Sebab kadang-kadang bukan itu saja. Sekarang hari ini dalam grup WhatsApp lebih dipercayai daripada orang yang mengajar hadis di masjid dan surau. Contoh, dia mengamalkan apa yang saya bagi tahu tadi. Sebab ada orang yang mengamalkan inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Baru dia baca Quran. Dia percaya dengan mesej yang dia dapat daripada grup WhatsApp. Pasal apa? Keyword dia betul-betul. Keyword dia ni hari ni ustazah nak share. Keyword dia ustazah je, tuan-tuan. Jadi ustazah tu dia bagi tahu, jadi baca tu sebelum baca Quran. Sebenarnya apa yang dia cakap, dia mesti kena ada dalil. Kalau dia tak ada dalil tentang benda tu, maka benda tu secara automatik dia tak boleh dipakai. Macam hari ni masuk mahkamah, dia tak ada satu bukti. Hakim takkan terima dakwaan dia kalau dia tak ada bukti tersebut. Kalau contoh orang yang bersalah nak membela diri dia, tak ada bukti yang dia tak buat benda tu, maka hakim takkan terima. Begitu juga dalam amalan kita. Setiap amalan dia ada satu bukti yang datang daripada Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada bukti tersebut, maka kita tak perlu pakai perkara tersebut. Jadi sebab tu dia akan jadi nampak susah bagi orang yang mula-mula nak belajar Quran. Bila dia nak baca Quran, sekali dia kena baca benda-benda macam tu. Jadi akan membebankan dia. Kalau dia pula baca Quran merangkak-rangkak, nak baca ayat tu pun dah sekian dah. Jadi akan membebankan orang-orang yang membaca Quran. Jadi sebab tu kita kena bertanya pada orang yang mahir tentang bab agama kalau kita nak tanya tentang agama. Bukan kita tanya pada orang yang dikatakan cendekiawan, tapi bukan dia hebat dalam bab agama. Kita nak tanya tentang agama kepada seorang jurutera. Tak kena, tuan-tuan. Kalau kita nak tanya pasal bangunan pada jurutera, boleh. Tapi kalau kita nak tanya pasal bangunan pada ustaz, dia tak kena. Tapi kalau ustaz, kita nak kena tanya tentang bab agama. Sebab kadang-kadang ada orang yang dia tanya, dia keluarkan hukum dia sendiri.
Contoh dia apa dia? Ada orang kata dengan saya, Ustaz, saya dengar ada seorang ni dia kata, binatang kurban, kalau kita sebelih dia, asal dia mati, itu dah dikira sah di sisi Islam. Kalau kita faham, binatang kurban ni, tuan, lembu lah contoh misalnya kata. Lembu ni, dia ada berapa urat? Dia ada 4 urat. Kiri kanan ni urat darah, tengah ni dia ada urat makan dan urat pernafasan. Jadi berapa banyak urat yang wajib diputuskan? Putus urat tu baru dikira sembelihan. Kalau tak putus urat tu, dia tak dianggap sembelih, dia dianggap bangkai. Okey? Yang wajib diputuskan 2 urat tu. Urat yang di tengah-tengah ni, iaitu urat makan dan urat pernafasan. Jadi bila putus urat makan dan urat pernafasan, urat darah tak putus, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Pasal urat darah ni sama ada cepat dengan lambat je binatang tu nak mati. Sebab tu kalau kita tengok ada orang yang bila disembelih, dia akan datang lagi sekali, dia akan potong belah tepi ni. Tepi ni urat darah, kadang-kadang darah dia keluar, tapi sampai satu ketika tu dia punya darah tu tersumbat, darah beku kat sini. Jadi dia akan potong sikit bagi keluar balik darah tu. Untuk apa? Untuk mempercepatkan haiwan itu mati. Macam gitulah tuan-tuan. Orang yang accident, bila darah dia banyak keluar, banyak bleeding keluar daripada tubuh badan dia ni, maka apa akan jadi? Dia akan mati di tempat kejadian. Macam tu juga kalau seekor binatang yang disembelih darahnya banyak keluar, maka dia akan mempercepatkan proses untuk dia mati. Jadi ada orang pula kata tak semua urat tu wajib dipotong. Kerana apa? Asal haiwan tu mati dengan cara penyembelihan, maka dia dianggap sebagai sembelih. Tak. Sebab ada juga binatang yang mati dengan keadaan dia punya urat makan dia putus, urat pernafasan tak putus, tapi haiwan tu mati. Sebab apa? Sebab ada juga yang berlaku macam tu. Ada satu surau, tuan-tuan. Lembu ni tak tahu dia dapat lembu, dia kata saya dapat lembu daripada Felda, Ustaz. Lembu liar sekali lah dia kata. Lembu ni dia pergi tanduk segala-gala yang ada dekat situ. Mungkin hasil daripada tandukan itu, dia punya otak dia pun mungkin dah tak berapa nak center dah. Mungkin dia ada kecederaan dalaman dia. Dan ketika mana disembelih waktu tu, dia kata sempat sembelih, dia kata sebelum sembelih, nak sembelih tu, nak potong tu, dia dah nyawa-nyawa ikan. Masa nak potong tu dia dah mati dah. Jadi ada orang yang keluarkan fatwa, dia kata tak apa, boleh je potong selagi mana masa kita nak sembelih tu dia ada nyawa-nyawa ikan. Tapi urat tak putus lagi, Ustaz, masa tu. Tapi kita dah tahu dah lembu tu tak bergerak lagi dah. Jadi sebab tu kita kena faham, bila diputuskan 2 urat tu baru dinamakan penyembelihan. Selagi tak putus, selagi tu tak dinamakan penyembelihan. Yang tu semua merupakan ilmu-ilmu yang tak ada pada orang yang tak ada autoriti untuk buat benda tu. Kita kena tahu. Ada orang yang dia tahu. Contohnya orang ni memang seorang yang dia membela lembu. So dia ada dia punya ilmu-ilmu macam tu. Jadi sebab itulah tanya biar kena pada tempatnya. Jadi begitulah hadis. Dua golongan pengumpul hadis, ada yang mengumpulkan hadis kerana nak menjadikan syariat. Yang kedua mengumpulkan hadis kerana nak mendapatkan nama. Jadi kita berhati-hati dengan golongan yang kedua. Jadi insya-Allah sedikit perkongsian daripada saya pada malam ini, mudah-mudahan memberikan manfaat dan iktibar dalam kehidupan kita. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.